Hello, hi guys, selamat datang ke channel YouTube aku. Kalau korang baru dalam channel ni, korang boleh support aku dengan subscribe channel ni. Dan kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak aku ucapkan. Jadi untuk video kali ni, aku nak sembang sikit lah. Kenapa kalau korang beli iPhone lebih berbaloi daripada korang beli phone Android? So, let's get this video. Roll it. Okey, yang first sekali apa yang aku tunjukkan ni adalah data yang aku ambil daripada semalam dan juga hari ni lah, which is hari ni 14 hari bulan dan semalam adalah 13 hari bulan lah. Jadi dalam video ni, peranti rujukan yang aku letak adalah phone iPhone dengan peranti rujukan Android iaitu Note 20 Ultra lah, ataupun phone Samsung ataupun Galaxy mana-mana, yang penting Samsung lah. So mostly aku akan lebih kepada Note 20 Ultra. Jadi dekat sini dia ada dua sebab yang boleh aku katakan kenapa iPhone lebih berbaloi daripada phone Android, which is Samsung lah, lebih berbaloi daripada korang beli phone Samsung. Kenapa aku cakap Note 20 Ultra? Sebab Note 20 Ultra ni dia sebagai benchmark ataupun benchmark yang hebat lah untuk sebuah peranti Android. Aku rasa dia yang antara yang terhebat. So disebabkan Note 20 Ultra ni dia official ada di Malaysia, so aku akan bandingkan dengan dia lah. So dua sebab tu adalah, yang pertama adalah dia punya value ataupun nilai phone tu, dan juga yang kedua adalah dia punya relevan, adakah relevan pada waktu itu. Jadi yang pertama adalah dia punya nilai. Kalau korang tengok phone Note 20 Ultra masa launching bulan 8 hari tu, dia harga dia adalah 5,200 kalau tak silap aku, 5,199. Dan kalau korang tengok iPhone 11 Pro Max 64GB, iaitu dia dilaunchingkan pada harga 5,300. Kalau korang tengok pada first launching, aku boleh katakan yang Note 20 Ultra lagi power lah kan. Tapi based on data semalam yang aku tengok adalah, untuk iPhone 11 Pro Max 64GB, harga dia dah turun lebih kurang kepada RM3,900 lah. So different antara 5,300 dan RM3,900 adalah lebih kurang RM1,400 macam tu. Dia punya loss dalam masa 1 tahun lah. Sebab tahun lepas iPhone 11 Pro Max di launch pada bulan 10 kalau tak silap aku, dan ya bulan 11 ni kira setahun dia dah loss RM1,400. Tapi kalau korang tengok Note 20 Ultra, harga dia launching pada bulan 8 hari tu 2020. Bulan 8 dia launching 2020, RM5,200. Kalau korang tengok harga second hand sekarang adalah RM4,200. So dekat situ aku macam, uish, ini okay. So dia turun RM1,000. Dan RM1,000 tu adalah bulan 11 sekarang sehingga bulan 8 hari tu. So dia lebih kurang 3 bulan macam tu, dia dah turun RM1,000. Jadi kalau korang tengok berdasarkan jangka masa dia, iPhone dia turun sehingga RM1,400 ke? Ya, RM1,400 dalam masa 1 tahun. Tapi untuk Note 20 Ultra dia turun harga RM1,000 dalam masa 3 bulan. Jadi kalau kita letakkan 1 tahun itu ada 12 bulan dan 12 bulan dibahagikan dengan 3 bulan, so ada 4 kali lah. So kalau 4 kali tu di-applykan kepada Note 20 Ultra, dia akan turun RM1,000. 3 bulan seterusnya dia akan turun lagi RM1,000 sampai ke tahun hadapan. Dan yes, harga dia akan menjadi kosong sehingga priceless lah. Tapi dia tak logik lah priceless. Maybe dalam RM2,000 macam tu. Tapi itulah teori lah kan. 3 bulan dah turun RM1,000, dan iPhone dalam masa 1 tahun baru turun lebih kurang RM1,400. Dan kalau korang tengok harga yang ada pada Note 20 Ultra sekarang online, korang boleh dapat pada harga RM4,149, which is harga dia baru 3 bulan lepas RM5,200, and then dia drop sehingga RM4,149. Online korang boleh dapat pada harga macam tu. Dia macam wow, 3 bulan drop, baru kot, warranty baru, bukan second hand ni. Aku sembang kalau second hand confirm lah dia kalah kan. Kalau yang baru ni lagilah dia kalah. So aku tak nak memperkecilkan Samsung kan. So aku bandingkan dengan yang harga yang second hand. Dan kalau korang tengok juga harga yang ada pada Note 10 Plus, dia sekarang buat offer yang mana untuk 11 hari tu harga dia RM2,100 saja. Kalau dulu aku beli Samsung Galaxy Note 10 Plus pada harga RM3,800 tak silap aku. Yes, RM3,800. So dia drop lebih kurang RM1,800 untuk online official punya sales. So memang
tak masuk akal lah harga dia. Memang turun dia memang tak masuk akal. So dekat situ aku cakap, kenapa kalau korang beli iPhone lebih berbaloi daripada korang beli phone Android, especially Samsung lah. Lebih berbaloi untuk korang nak jual balik. Dan sebab yang kedua adalah dia punya relevan. Kalau korang tengok iPhone dan juga Samsung Note 20 Ultra dia janjikan untuk 3 tahun update dia punya Android, starting dengan Note 10 series kalau tak silap aku. So dia ada 3 tahun update lah. Contohnya dah pakai 3 tahun, dalam masa 3 tahun tu korang boleh dapat update-update yang terkini. Tapi kalau korang beli phone iPhone, dia boleh update sehingga 5 tahun. 5 tahun. Kalau korang tengok berdasarkan rajah-rajah yang aku tunjukkan ni, most probably phone iPhone dia boleh support sehingga 5 series Android. 5 series Android dah. 5 series of iOS. Kalau yang Samsung punya, dia janjikan 3 series Android sahaja. So lebih kurang 3 series tu lebih kurang 3 tahun lah. Dan kalau 5 series iOS dia lebih kurang dalam 5 tahun. Macam tu lah, aku tak tahulah apa next macam lagi. Dia extend 2 tahun satu series iOS ke macam mana, itu aku tak tahulah. Jadi dekat sini kalau korang pakai dalam lebih masa 3 tahun kan, dan korang nak jual phone tu, yang pertama sekali, based on sebab nombor 1 tadi, korang dah jual dengan harga murah untuk Note 20 Ultra. Dan untuk phone iPhone, korang jual pada harga yang tinggi sikit lah daripada Note 20 Ultra kan. Tapi dari segi dia punya penggunaan, orang yang nak beli tu, kalau dia beli Note 20 Ultra, dia akan cakap, dia dah pakai 3 tahun. Tapi tahun depan dia dah tak support Android ni. So, baik aku hold dulu, baik aku beli phone baru. Sebab phone baru dia punya update lagi boleh tahan lama lah kan. Dan kalau orang tu nak beli iPhone second hand, iaitu iPhone 11 Pro Max macam aku cakap tadi, walaupun usia dia 3 tahun, tapi dia masih lagi berbaki untuk support 2 tahun lagi balance. So dekat situ dia dah dapat pada harga murah dan dia boleh pakai lagi dalam masa 2 tahun. Jadi kalau korang secara bijaknya memang korang akan pilih iPhone lah. Sebab yelah kan, kenapa kau nak beli benda yang tak boleh update berbandingkan benda yang boleh update kan. Walaupun mahal sikit, okey lah, tapi dia boleh tahan sehingga 2 tahun lagi. Nak dibandingkan dengan Note 20 Ultra dah tak boleh nak support dah tahun hadapan. Jadi dekat situ aku boleh katakan yang yes, iPhone ni lebih berbaloi dari segi dia punya kepenggunaan untuk tahun-tahun seterusnya dalam 5 tahun ke hadapan. So secara konklusinya, sebab itulah aku cakap kenapa beli phone iPhone ni adalah lebih berbaloi daripada beli phone Android, which is phone Samsung lah. Jadi saya kata saja untuk video kali ini. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe aku punya channel. Dan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.